Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi peluang sekali lagi ya Allah pada pagi ini untuk bersama, dan kita sambung lagi surah Al-Hajj, surah yang ke-22, surah Al-Hajj ataupun surah Haji. Dan kenapa surah ni dinamakan surah Haji? Sebab ayat-ayat yang kita bacakan tadilah. Dalam solat subuh tadi saya baca ayat yang ke-25 sampai 30. 25 sampai 30 surah Al-Hajj. Antara isu-isu yang boleh kita sentuhnya, pertama sekali ayat 25 ni Allah Ta'ala sebut. Cuma ayat ni kena faham mengikut konteks zaman Nabi. Allah Ta'ala tegur ataupun cela musyrikin Quraisy yang menghalang orang daripada masuk ke Masjidil Haram. Sebab apa? Mereka ni masa di Mekah, mereka seolah-olah kita kata ada kuasa untuk halang ataupun benar siapa saja masuk ke Masjidil Haram. Sedangkan Allah Ta'ala kata Masjidil Haram ni, dia kata alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'a al-ka'akifu fihi wal bad. Dia kata sedangkan Masjidil Haram terbuka untuk semua. Allah Ta'ala jadikan untuk manusia beribadat. Sama saja di antara orang yang tinggal di Mekah ataupun orang yang datang ziarah. Jadi kita pun tertanya-tanyalah, apa cerita kerajaan Arab Saudi sekarang ni menghalang jemaah haji daripada Iran? Itu cerita lain, cerita lain. Sebagai kita kata pihak yang bertanggungjawab untuk jaga Masjidil Haram Mekah, tindakan kerajaan Arab Saudi itu menghalang Iran masuk, ada hikmah-hikmah, ada justifikasi yang perlu kita hormati. Sebab mereka tu, sebab apa tuan-tuan, cerita Masjidil Haram dicerobohi ini banyak berlaku. Contohnya tahun, cerita lama dah ni, dalam saya lupa sekitar berapa hijrah, Mekah ataupun Masjidil Haram pernah diserang oleh sekumpulan katanya pokok Syiah yang diketuai oleh Abu Tahir Al-Qurmuti. Dia buat apa tuan-tuan? Dia masuk ke Masjidil Haram, dia bunuh jemaah haji, dia ambil mayat-mayat jemaah haji, dia sumbat dan pergi ke Zamzam. Lepas tu dia congkir keluar Hajar Aswad. Congkir keluar Hajar Aswad. Lepas tu ketua dia ni punya alam biadab, bila dia rosakkan Mekah ni, dia pun kata aina sijila, mana batu-batu, aina ababil, mana kumpulan burung-burung. Lepas tu nak jadi cerita, dia bawa balik Hajar Aswad tu ke negeri dia. Dan kemudiannya selama 20 tahun lebih orang buat umrah, buat haji tanpa adanya Hajar Aswad. Ini sejarah pernah berlaku lah. Jadi lepas 20 tahun tu barulah Hajar Aswad dikembalikan ke situ. Jadi tuan-tuan, apa kita belajar? Hajar Aswad ni makhluk Allah. Janganlah kita fanatik pergi buat haji umrah, nak pergi kucuk Hajar Aswad dengan kepercayaan bila kita kucuk Hajar Aswad tu dosa habis, diserap masuk, balik buat dosa baru. Bukan begitu. Itu sekadar penghormatan ataupun sunnah ittiba', apa mengikut apa Nabi buat. Sebab Sayyidina Umar ketika ada tawaf sampai depan Hajar Aswad, dia kata apa? Aku tahu mu ni batu tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, tapi kalau bukan kerana Rasulullah cium kamu, aku tak akan cium kamu. Lepas tu Umar barulah cium. Nak kena betulkan balik. Sehingga di Mekah ni mesti ada bisnes. Siapa nak kucuk Hajar Aswad, bayar 100. Lepas tu tim dia ni akan buka laluan, dia akan tarik masuk. Okey, kemudian masih lagi ayat 25, Allah kata wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. Siapa-siapa yang berhasrat nak buat kezaliman, kejahatan di Mekah tu, kami akan berikan, timpakan mereka dengan azab yang pedih. Ayat ni difahami oleh para ulama berbanding keistimewaan tanah haram ataupun Masjidil Haram. Kenapa? Kalau tempat lain kita terlintas nak buat benda jahat, contoh terlintas nak buat benda jahat, dia belum dikira dosa. Bila kita tinggalkan benda tu kerana kita takutkan Allah, dapat 1 pahala. Bila kita buat jahat, dikira 1. Adapun benda baik, kita fikir nak buat benda baik, dapat 1 pahala. Bila kita buat, dapat 10 dan sebagainya. Tapi di Masjidil Haram berdasarkan ayat 25 ini, para ulama kata apa? Masjidil Haram Mekah special. Terlintas nak buat jahat, dah dikira 1 dosa. Sebab tu kita jangan pelik, kita pergi ke Mekah, oleh kerana kehebatan tanah haram ni, kita terlintas nak buat apa-apa, terlintas apa-apa, tu jadi. Banyaklah kes-kes. Ada orang cerita, dia naik bas, lepas tu dia tengok di bawah tu ada perempuan Pakistan jalan kaki ayam. Dia pun ngata nanti apa, susah sangat kena cari selipar. Dia masuk Masjidil Haram, selipar dia hilang.
Ada satu kes lagi kawan saya juga, dia nak test Allah. Dia kata, hari ni Allah, aku nak bagi sedekah, aku nak test. Aku nak bagi sedekah kepada orang yang paling susah. Dia masuk Masjidil Haram, duduk dalam Masjidil Haram, duduk sekejap, datang seorang perempuan kulit hitam. Dia perempuan lah. Lepas tu dia dengar perempuan tu berdoa dalam bahasa Arab. Kawan saya faham bahasa Arab. Ya Allah, aku datang, aku susah, tak ada rezeki, gini, bantulah aku. Dia pun terkejut, dia kata, cepatnya Allah makbulkan. Dia pun bagi. Jadi nak cerita keistimewaan Masjidil Haram ni, terlintah buat benda jahat, berdasar ayat 25 ni, dikira satu dosa. Jadi sebelum pergi ke Mekah buat umrah ataupun haji, tuan-tuan, hajilah tuan-tuan sekali, latihlah hati kita ni supaya jadi baik. Kemudian ayat 26 sampai 30 ni cerita berkaitan dengan haji. Contoh ayat 26, Allah kata, wa idh bawwa'na, ingat bila kami tentukan kepada Ibrahim ataupun siapkan kepada Ibrahim makanal bait, tempat nak buat Baitullah. Kenapa dia katakan bawwa'na, kami tetapkan ataupun tentukan? Sebab kalau baca dalam sejarah Kaabah ni mempunyai sejarah yang sangat panjang. Dalam sebuah hadis orang tanya Nabi, rumah ibadat apa yang paling awal dibina? Nabi kata Baitullahil Haram, Kaabah. Kemudian selepas itu Baitul Maqdis. Lepas tu sahabat tanya, berapa jarak antara keduanya? Nabi kata 40 tahun. Lepas tu orang bincang lah, kali cerita Nabi Ibrahim buat Kaabah. Selepas itu, kalau baca dalam sejarah, orang pertama yang membina Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman. Jadi antara Ibrahim dengan Sulaiman ni bukan 40 tahun, beribu tahun jaraknya. Jadi untuk memahami hadis tu, rupanya Nabi Adam adalah manusia pertama yang letak bina batu asas untuk Kaabah. Kemudian 40 tahun selepas itu dia pergi pula letak batu asas untuk Masjidil Aqsa. Kemudian bila berlaku banjir besar, dan kita dah baca, rupanya para nabi memang pergi buat haji. Pergi buat haji. Cuma bila berlaku banjir besar, tapak tu hilang. Jadi Allah Ta'ala pun bagi tahu balik kepada Nabi Ibrahim di mana tapak untuk dia bina Kaabah. Lepas tu Nabi Ibrahim bina Kaabah. Kemudian ayat 27 ni disebut bagaimana Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk menunaikan haji. Jadi Nabi Ibrahim lepas siap bina Kaabah tu, Allah kata ke Ibrahim membuat melaung kuat-kuat supaya orang datang untuk buat haji. Lepas tu kata Nabi Ibrahim, macam mana aku nak melaungkan? Siapa akan sampaikan suara aku? Lepas tu Allah pun kata, mulaung kami akan sampaikan. Jadi Nabi Ibrahim, kalau baca dalam riwayat dan tafsir Ibn Kathir, Nabi Ibrahim naik atas bukit Jabal Abi Qabis di Mekah tu, dia pun laung kuat-kuat. Dia kata, wahai sekalian manusia, Allah dah fardukan kepada kamu ibadat haji, maka datanglah buat haji. Jadi Allah Ta'ala pun disebut ambil seruan itu dan dibawa merentas zaman dan didengar oleh semua orang yang akan datang buat haji kemudiannya. Lepas tu ayat 27 ni Allah kata apa? Wa adzin fin nas, laungkan kepada manusia. Adzin macam azan lah, bil hajj, untuk buat haji. Lepas melaung, iaitu ke rijala, mereka akan datang kepada kamu untuk buat haji rijala, dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan juga dengan menaiki dhamir, unta yang kurus. Kenapa sebut unta yang kurus? Unta ni gemuk asalnya, tapi sebab nak menyahut seruan Nabi Ibrahim ni, dia datang daripada jauh, asal untanya gemuk, jauhnya berjalan sampai jadi kurus. Ini kiasan. Yatina, mereka datang min kulli fajjin amik, daripada segenap pelusuk yang jauh. Dan kita baca ayat ni bila kita pergi buat haji dan kita nampak kehebatan. Sebab apa saya pergi haji 2 tahun lepas, lepas tengah hari, lepas zuhur, lepas saya buat umrah, duduk sebelah saya seorang lelaki, nama dia Abdus Salam. Tanya dia tegur saya, dia kata daripada mana? Saya kata Malaysia. Lepas tu dia daripada mana? Saya tanya, dia kata daripada Baltistan. Pernah dengar tak? Baltistan. Saya pelik, saya kata Baltistan ni kat mana? Dia kata Baltistan ni di dalam utara Pakistan. Dia kata dekat dengan Jammu Kashmir. Lepas tu negara dia tu, dia kata negeri dia ataupun kampung dia dekat perkampung, dia kata Gunung Ketu. Saya kata Gunung Ketu ni apa? Dia kata gunung kedua tertinggi selepas Everest. Jadi biasa siapa-siapa naik ke Gunung Ketu akan singgah negeri dia, kampung dia. Kampung dia nama Shigar. Lepas tu saya tanya, nak datang buat haji ni macam mana? Dia kata daripada Shigar tu kena bawa kereta selama 2 hari baru sampai Islamabad.
Lepas tu saya pun fikir, oh betul ayat ni kata daripada segenap ceruk-ceruk seluruh dunia jumpa hak Cina nama Ibrahim, sembang dia daripada Cina, nak cerita segenap penduduk datang kerana menyahut seruan haji oleh Nabi Ibrahim. Okey, kemudian Allah kata liyashhadu manafi'a lahum. Lepas tu disebut mengenai binatang korban. Allah kata apa? Disebut binatang korban ayat 28 hujung tu. Dia kata fakulu minha, maka makanlah daripadanya, daripada daging korban tu, wa at'imul ba'isal faqir, dan dia kata bagi makan juga kepada orang yang fakir. Jadi kesimpulannya, kenapa Allah Ta'ala kata fakulu lepas binatang korban kita korbankan pada hari lepas hari raya tu, kenapa kita diarahkan makan? Sebab ayat ni kena faham turun zaman Nabi, dan pada zaman Nabi orang Arab jahiliyah ni bila disembelih korban dia tak makan, tak sentuh langsung daging korban. Jadi Allah kata mu boleh makan. Kesimpulannya daging korban ni kalau baca ayat ni dan juga ayat selepas ni dibahagi 3. Satu bahagian kita makan, satu bahagian beri kepada siapa-siapa kita nak bagi, dan satu bahagian lagi dia beri kepada orang miskin. Berdasarkan ayat ni lah. Dan seterusnya ayat yang ke-30 ni, betul Allah kata dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dia kata siapa-siapa yang mengagungkan hurumatillah, benda-benda haram yang telah ditetapkan oleh Allah. Maksud bila kita pergi buat haji umrah ni, ada kita berihram, dan bila kita berihram ada benda-benda yang kita tak boleh buat. Ini cerita panjang lah kalau cerita buat haji ni. Dan ayat 28 tu dia kata liyashhadu manafi'a lahum, supaya kenapa dia orang pergi haji? Untuk mereka menyaksikan manfaat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka mengingati Allah pada hari-hari tertentu. Ini cerita hari tasyrik lah. Dan manfaat pada haji disebut oleh ayat ni sangat banyak. Satunya manfaat akhirat. Kenapa siapa-siapa yang pergi buat haji betul-betul dapat haji mabrur, balik ke negeri asal putih bersih daripada dosa. Juga manfaat berkaitan dengan duniawi. Contoh mudahlah, travel agency, syarikat-syarikat hak buat bisnes haji ni, mereka mendapat untung kerana ibadat ini. Ini antara keajaiban ibadat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Cukuplah untuk pagi ni tuan-tuan, dan insya-Allah besok masih lagi dalam isu haji. Dan antara benda kita boleh bincang besok, bagaimana Allah Ta'ala sebut syirik ini seperti orang yang jatuh daripada langit. Siapa syirikkan Allah, umpama dia macam jatuh daripada langit. Dan kita akan bincang juga besok bagaimana syiar Allah ini perlu diagungkan. Dan antara syiar Allah yang ada pada haji ni, kerajaan Arab Saudi duk buat adalah menukar kelambu Kaabah. Itu ada nas dia, nas secara umum. Juga bagaimana daging korban tu bukan daging sampai kepada Allah, tetapi yang sampai adalah taqwa. InsyaAllah kita bincang besok pagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ni. InsyaAllah kita sambung lagi surah Al-Hajj yang kita bacakan dalam solat subuh tadi. Hari ni kita baca daripada ayat 31 sampai 37. Dan hari ni isu-isu masih lagi dalam isu berkaitan dengan haji. Pada ayat 31 ni Allah Ta'ala sebut hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih. Maksudnya ibadat haji ataupun saja ibadat, apa saja ibadat dibuat dikata tulus kerana Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa sahaja. Kenapa ayat ni dimasukkan dalam isu berkaitan dengan haji? Sebab ibadat haji ni kalau kita betul hayati dah pergi haji, adalah ibadat yang menggambarkan betapa kita ni mentauhidkan Allah satu-satunya. Dan sangat malang sekali lah kita ni kalau wala'iyadzubillah, kalau pergi dah haji, balik orang panggil tuan haji tapi masih lagi duk buat benda-benda syirik. Contohnya pergi haji dah, tapi dialah percaya ketuk Bromo, dialah percaya kepada tangkal azimat dan sebagainya. Kenapa benda itu semua mencemar tauhid. Dan Allah Ta'ala beri gambar yang sangat dahsyat. Siapa-siapa yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah seperti apa, tengok ayat ni. Dan kita boleh bayang. Saya pernah sekali tuan-tuan on the way balik ke Kota Baru. Cerita 2-3 tahun lepas lah. Duduk atas kapal terbang tu tengok ke bawah sayup. Lepas tu saya pun terbayang macam mana kalau agak-agak kapal terbang ni terempas, jatuh ke bawah. Memang kita ni akan berkecai, musnah. Lepas tu teringat ke ayat ni. Ayat 31. Allah kata apa? Wa man yusyrik billah. Siapa yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah,
fakannama kharra minas sama', dia ni macamlah orang yang kharra minas sama', jatuh daripada langit, fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh burung, ataupun tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, ataupun dia telah diterbangkan oleh ribut ke tempat yang terpencil jauh. Jadi orang menyekutukan Allah ni nasib dia sangat malang. Umpama dia macam jatuh daripada langit, dia pun disambar oleh burung pemangsa, maksudnya tak ada harapan untuk hidup, ataupun terpencil, dia terbangkan angin, jatuh ke tempat yang sangat jauh. Kenapa sebut jauh ni? Sebab bila jauh, jatuh tu cedera, bila jauh tak ada siapa boleh tolong, akhirnya akan mati dalam keadaan yang sangat sakit, sedikit demi sedikit. Ini gambaran orang yang mensyirikkan Allah. Jadi kita minta jauhlah daripada syirik. Dan tambahan pula, kalau orang dah pergi haji, sepatutnya dia lebih memahami tauhid berbanding orang lain. Kemudian ayat yang ke-32 sampai 37 ni cerita berkaitan dengan syiar agama Allah dalam ibadat haji, terutama sekali kurban dan sebagainya. Tengok Allah kata dzalika, demikian itu, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itu tanda di antara hati yang paling bertakwa. Apa maksud dia ni? Bila kita pergi haji, kita menjaga syiar agama Allah dalam ibadat haji. Contoh kita berihram, kita jaga pantang larang dia, kita jaga kehormatan dia dan sebagainya. Antara contoh benda yang merosakkan haji, ini ramai yang tak sedar. Ingat masa kami pergi haji tahun 2015 tu, semasa berada di Mina tu, berada di Mina, ramai jemaah haji ni duduk berjemaah dekat tandas di Mina tu isap rokok. Rokok ni tuan-tuan dah confirm haram pada fatwa para ulama moden. Duduk di Mekah tu nak juga isap benda haram tu. Lepas tu sekali tu, dia orang tengah duduk tepi tandas berjemaah isap rokok, Dr. Abdul Basit, tuan guru, dia nak masuk tandas, dia tengok dah rokok ni tengah duduk isap rokok. Bila keluar tandas masih lagi merokok dan nak masuk, nak cucuh batang kedua. Lepas tu Dr. Basit dengan tegas pergi dekat orang yang isap rokok, dia pegang tangan, dia kata, cukup cik, sanggup cik nak kotorkan tanah haram ini dengan benda-benda haram seperti rokok ni. Itu antara contoh. Jadi lepas ni kalau agak-agak siapa pergi haji, betulkan niat masuk Masjidil Haram tu, minum air Zam-Zam, ya Allah sembuhkan ketagihan rokok aku. Kenapa aku tak mau lagi buat benda haram ni, lebih-lebih lagi di tanah haram. Dan antara termasuk bahawa syiar agama Allah ni, mengagungkan syiar agama Allah juga, dia gini, syiar ni maksud dia sesuatu yang ditunjukkan. Macam kita semayang berjemaah di masjid. Kenapa kita pergi berjemaah ke masjid? Dia adalah syiar agama Allah. Kena nampak, oh di situ ada masjid, orang datang berjemaah, ini kawasan orang Islam. Sama juga, kena syiar ni azan contohnya. Kenapa azan dilaungkan? Itu nak syiar, tanda-tanda kebesaran Allah. Oh ini tempat orang Islam dan sebagainya. Pasal ada orang tanya, kenapa kerajaan Arab Saudi membazir duit hampir 30 juta setahun, buat kilang khusus untuk menenun kelambu Kaabah. Dan setiap 9 Zulhijjah setiap tahun kerajaan Arab Saudi akan tukar kelambu Kaabah. Tidakkah itu satu pembaziran? Benang pun bukan benang calang-calang. Benang dan juga kelambu Kaabah tu cecah berat ada sampai 700 kg, dan benang tu lah benang emas. Dia kata ini semua adalah membazir. Bila kita baca ayat 32, ini antara dalil ataupun nas umum yang digunakan oleh para ulama. Tindakan membersihkan masjid, mencantikkan masjid, tukar kelambu Kaabah ni adalah antara usaha untuk mengagungkan syiar agama Allah. Jadi tak semudah yang kita sangka. Usahakan Masjidil Haram yang jadi center kapek kita ni pun 3 tahun sekali tukar, betul tak? Apa salahnya pakailah kapek lama, biar berkulat, biar buruk. Sujud pun bau semacam. Kenapa takut membazir? Tak, kita nak supaya apa yang kita persembahkan kepada Allah ni yang terbaik. Lebih-lebih lagi kalau sesuatu yang melibatkan syiar. Okey, dan masuk bawah syiar agama Allah ni juga binatang yang hendak dikorbankan. Binatang yang hendak dikorbankan kalau boleh binatang tu yang terbaik, paling gemuk, paling comel. Sebab tu Rasulullah sendiri pun ataupun sahabat Nabi macam Sayyidina Umar, dia provide unta khusus. Unta ni kalau baca dalam kitab tafsir nama dia Najib. Unta Najib. Unta yang kualitinya tinggi lah. Untuk dia dipersembahkan untuk korban.
Kemudian ayat 33, Allah kata lakum fiha, bagi kamu padanya, pada syiar agama Allah ataupun pada binatang korban itu manfaat ila ajalin musamma, sehingga satu tempoh masa tertentu. Cerita dia apa ni? Maksudnya kalau kita nak korban lembu, ini berlaku pada zaman Nabi. Seorang sahabat ni dia tarik unta dia. Unta dia memang dah diniatkan untuk korban. Dia tarik, dia tak tunggang unta tu. Nabi pun tegur, Nabi kata naik unta tu. Maksudnya berdasarkan hadis tu, kita masih boleh mengambil apa-apa manfaat daripada binatang yang kita nak korbankan. Katalah kita nak korbankan untuk musim haji akan datang, seekor lembu. Lepas tu lembu tu pula ada susu. Jadi boleh ke tak kita perah susu dia untuk minum? Tak ada masalah. Kenapa? Korban tu cerita kemudian. Ini antara dalilnya. Okey, kemudian seterusnya Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat yang ke-34 juga 35, ada sifat-sifat orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ada 4 sifat mereka. Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila disebut nama Allah bergetar jiwa dia kerana takutkan Allah. Yang kedua, sabirina ala ma asabahum, sabar atas musibah yang menimpa. Yang ketiga, wal muqimus salah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang keempat, bersedekah serta membayar zakat serta memberi sedekah. Ini antara 4 sifat yang sepatutnya ada pada orang yang pergi haji, orang yang dah balik haji, dan kepada kita semua. Bukan nak kena tunggu pergi haji dulu baru nak ingat ke Tuhan, baru nak belajar sabar, baru nak semayang dan sebagainya. Cuma ayat ni seolah-olah nak katakan bila dah sampai ke Mekah buat haji, lebih lagi perlu kita hayati 4 sifat ini. Dan terakhir sekali ayat 36-37 ni tuan-tuan, cerita mengenai binatang korban. Dia kata wal budana. Budana ni kali kesannya badan binatang yang jasad, badan dia besar. Dan budana ni kemudiannya difahami sebagai unta, sebab unta adalah binatang korban yang paling besar. Dan budana ni juga dalam sebuah hadis Nabi kata wal budana an sab'ah kama qala. Dia kata binatang hak besar untuk korban ini boleh mewakili 7 bahagian. Jadi kita di Malaysia ni buat lembu, sembelih lembu untuk korban, satu lembu 7 bahagian. Itu bukan saja-saja buat, tetapi ada nas ataupun dalil saranan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada ayat yang ke-36 ni lah. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Wal budana, binatang hak besar untuk korban itu juga ja'alnaha lakum min sya'airillah, kami jadikan dia daripada syiar agama Allah. Lakum fiha khair, pada binatang korban itu bagi kamu ada kebaikan, kebaikan duniawi, maksud kita boleh makan, kita boleh sedekah, kita boleh beri kepada siapa-siapa. Dan juga kelebihan akhirat. Dan nas-nas yang mengatakan di akhirat besok binatang yang kita korbankan itu akan menjadi tunggangan kita. Kemudian Allah sebut fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf, sebutlah nama Allah, maksudnya masa nak sembelih tu bila? Alaiha, ketika kepada binatang itu sawaf. Sawaf ni ketika binatang tu berada atas 3 kaki. Maksud bila kita tarik lembu tu, sebelum lembu tu tumbang, kita sebut takbir, sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika lembu tu ataupun binatang tu berada atas 3 kaki, dekat-dekat nak jatuh. Ini bukan wajib tuan-tuan, ini saranan sunat. Dan kalau baca terperinci lagi ayat ni, ulama bincang lah bagaimana saat itu dikira sebagai sunat dan sebagainya. Sebab sawaf, dia kata qa'imatun ala thalathah, binatang tengah berdiri atas 3 kaki bila kita nak tumbangkan dia. Dan Allah Ta'ala sebut lagi fa idza wajabat junubuha, bila binatang tu dah mati, dah jatuh belakang dia, dah mati, fakulu minha, makanlah daripadanya, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan bagi makan kepada orang yang kamu nak bagi dan juga orang yang susah. Jadi ayat ni antara dalil bila kita sembelih daging binatang korban, daging korban tu dibahagikan kepada 3. Satu kita makan, satu kita beri kepada siapa kita nak beri, dan satu lagi kita sedekah kepada fakir miskin. Dan kita tahu lah daging korban sunatnya beri hak mentah. Rupanya kita buat ni di Malaysia ni ikut sunnah belaka dah tu, cuma kita tak tahu mana dalilnya. Jadi bila kita belajar agama, kita baca Quran, kita tengok dalil, itu lebih meyakinkan kita untuk beribadat kepada Allah. Dan dalil ni tuan-tuan penting untuk meyakinkan kita bahawa apa yang kita buat ni seiring dengan apa yang disebut oleh Nabi. Dan yang terakhir sekali, kita tanya-tanya lah, kenapa nak kena sembelih lembu korban ni? Setiap kali musim raya haji, bayangkan berapa, bukan ribu, mungkin juta pun.
kambing, lembu, unta yang dikorbankan. Adakah Allah ni perlukan kurban tu? Daging tu. Allah tak makan daging. Allah sebut sini ya. Ini penting sebagai muhasabah untuk kita semua. Kenapa kita buat ibadah korban? Dia kata lan yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai bila-bila kepada Allah daging binatang korban, tak. Wala dima'uha, tidak juga darah tu. Kenapa Allah ni sebenarnya tak perlukan ibadat kita? Allah tu tanpa ibadat kita dia dah kuat dengan ketuhanan dia. Walakin akan tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa, taqwa. Lepas tu taqwa ni tuan-tuan sangat penting. Taqwa ni ibadat ataupun kita kata pesanan kurba. Kenapa Allah Ta'ala sebut dah? Dia kata walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah dalam surah An-Nisa. Telah dipesan kepada ahli kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Maksud takwa ni pula beringat, jaga, buat yang terbaik untuk Allah. Jadi bukan arahan takwa itu bukan untuk umat Nabi Muhammad macam kita sahaja, tetapi telah dipesan kepada umat terdahulu. Dan dalam ibadat takwa, ibadat korban, kita kena beri yang paling bertakwa kepada Allah, hak terbaik. Kalau boleh kita cari binatang tu biar betul-betul yang kita kata baik, tak ada cacat apa, dan semasa kita korbankan tu kita niatkan betul-betul kepada Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala tak makan daging dan juga darah tu, tapi takwa tu. Ini antara contoh nak cerita takwa ni dalam semua benda, seolah-olah menjadi kita kata ruh dalam ibadat kita. Inilah tuan-tuan lebih kurang ayat-ayat berkaitan dengan haji ya. Kemudian ni muka surat selepas ini dah masuk isu-isu lain, tapi menarik juga untuk dibincangkan. Dan insya-Allah untuk Sabtu akan datang, kalau dipanjangkan umur, nanti kita akan baca pula muka surat berikutnya. Dan antara isu-isu sangat penting untuk kita faham, kepentingan penguatkuasa undang-undang, polis, tentera. Kalau tidak, wasak habis masyarakat. Juga disebut ada 4 matlamat orang berpolitik. Nah, itu ayat yang ke-41. Nantilah kita bincang minggu depan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu pagi ini, pagi Sabtu 11 Februari, dan kita sambung lagi surah Al-Hajj yang kita biasa baca setiap minggu. Pagi ini yang kita bacakan tadi dalam salat subuh surah Al-Hajj, itu surah yang ke-22, juzuk 17, ayat 38 sampai 46. Dan banyak sekali isu yang kita boleh daripada ayat-ayat ni. Okey, mula-mula sekali ayat yang ke-38 sampai 41 ni, Allah Ta'ala cerita dia yang mempertahankan orang beriman. Ini Allah kata innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah mempertahankan orang beriman daripada orang kafir. Dan satu cara Allah Ta'ala pertahankan survival ataupun kewujudan dan juga kelangsungan orang beriman ni secara lebih spesifik sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi ataupun orang muhajirin. Ayat ni memang sesuai kita baca bila nak menggambarkan muhajirin ataupun sahabat Nabi yang awal memulai Islam di Mekah yang ditindas teruk. Dan dalam banyak peristiwa bila mereka ditindas teruk, dipukul, diseksa dan sebagainya, ada sahabat Nabi yang minta izin dengan Rasulullah untuk menentang balik. Tetapi semasa di Mekah mereka tidak dibenarkan untuk melawan balik ataupun berperang. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, dalam riwayat menyebut pada tahun kedua hijrah, Allah Ta'ala beri keizinan kepada mereka untuk mempertahankan diri mereka. Itu ayat 39. Jadi ayat 39 surah Al-Hajj ini, kalau mengikut sebahagian ulama, dia kata ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan membenarkan umat Islam berperang. Maksudnya bila Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah, tu tahun yang sama berlakunya perang Badar, barulah ayat 39 diturunkan, barulah umat Islam ataupun sahabat Nabi dibenarkan untuk melawan. Dan kita tengok misi-misi ketenteraan banyak diutus oleh Rasulullah pada tahun kedua hijrah, yang akhirnya memuncaknya adalah perang Badar. Ayat 39 nanti Allah kata udzina lil ladzina yuqatalun, diizinkan kepada orang yang diperangi untuk melawan balik, berjihad.
Kenapa? Bi'annahum zalimu, kerana mereka itu dizalimi. Kemudian ayat 40 ni Allah sebut sifat mereka, sifat orang yang diberikan izin untuk berperang ni. Dia kata alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, iaitu orang yang ataupun sahabat Nabi, orang muhajirin yang diusir keluar daripada rumah-rumah mereka di Mekah bighairi haqqin, tanpa alasan yang kukuh. Illa an yaqulu rabbuna Allah, semata-mata kerana mereka ni mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Itu je. Sebab mereka beragama Islam, mengatakan Allah itu Tuhan yang satu, mereka diusir keluar. Dan mereka terpaksa hijrah. Pertama kali ke Habasyah. Nah, 2 kali Habasyah. Kemudian yang ketiga tu barulah ke Madinah. Lepas tu Allah Ta'ala pun bagi sebab. Kenapa diizinkan untuk melawan. Nah, ini hikmah yang besar. Hikmah yang besar. Dan ayat ni juga menjadi prinsip kepada profession pasukan keselamatan. Polis ke, askar ke, duduk pada ayat ni. Allah kata walaula daf'ullahin nasa, kalaulah Allah Ta'ala tidak menghalang, menolak an-nasa, kejahatan manusia, ba'dahum bi ba'd, sebahagian mereka hak jahat tu dengan yang lain, maksud dengan satu pasukan yang diberi autoriti yang sah ataupun diberi kita kata kuasa yang sah, lahuddimat, sudah pasti akan musnah sawami'. Sawami' ini tempat rahib-rahib bertapa. Maksudnya rahib Yahudi ataupun Nasrani, mereka biasa bertapa, dia ada bilik khas. Wabiya'un, gereja-gereja. Wasalawatun, tempat ibadat orang Yahudi. Wa masajid, dan juga masjid. Yudhkaru fiha ismullahi kathira, yang banyak disebut nama Allah padanya. Ayat ni tuan-tuan dia kata apa? Dia kata kalau Allah Ta'ala tak beri autoriti, beri keizinan untuk para sahabat Nabi ni melawan balik, sudah pasti keganasan yang dilakukan oleh musuh Islam, orang musyrikin Quraisy ni akan bertambah dahsyat, dan akhirnya bila dia orang ni dah sampai ke Madinah menyerang umat Islam, habis dia akan musnahkan, dia akan bunuh, dan dia akan musnahkan semua masjid, rumah ibadat agama lain dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk memusnahkan rumah ibadat orang lain, macam yang dilakukan oleh setengah pihak yang ekstrim, pergi runtuhkan gereja dan sebagainya. Itu hak mereka, selagi mereka tidak menyatakan penentangan terbuka kepada Islam. Ini ayat ni panjanglah cerita ni. Kemudian ayat ni juga Allah Ta'ala sebut kalau sekiranya tidak dihalang keganasan manusia dengan autoriti yang diberikan, kuasa yang diberikan kepada satu pasukan lain, yang kita katakan polis, tentera dan sebagainya, sudah pasti akan musnah. Dan ada satu lagi ayat dalam surah Al-Baqarah mengandungi kita kata rangkap atau patah ayat yang sama. Itu pun kita merujuk kepada kepentingan pasukan keselamatan. Okey, kemudian ayat 41 ni Allah Ta'ala cerita sahabat Nabi ni, selepas mereka berperang, Allah Ta'ala pun puji mereka dan beri gambaran mereka. Allah kata alladzina, iaitu siapa ni yang akan memperjuangkan agama Allah. Alladzina, orang yang secara lebih spesifik disebut oleh ulama tafsir muhajirin lah, sahabat Nabi daripada Mekah. Alladzina immakkannahum fil ard, mereka tu kalau kami beri kedudukan di muka bumi, aqamus salah, mereka akan menegakkan sembahyang, wa atawuz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, mereka akan suruh buat benda baik, wa nahu 'anil munkar, dan cegah benda mungkar. Ada 4 perkara. Tapi sebelum tu tuan-tuan, ayat sebelum tu Allah kata kalau dia tidak menghalang kejahatan sebahagian manusia dengan sebahagian lain, sudah pasti akan musnah. Dia kata tempat pertapaan sawami', rahib-rahib, gereja, rumah ibadat Yahudi dan juga masjid. Jadi ulama tafsir tanya, dia kata kenapa susunatu tu masjid duduk belakang sekali? Masjid duduk belakang sekali. Tempat pertapa rahib-rahib mula-mula, gereja yang kedua, rumah ibadat Yahudi yang ketiga, kemudian yang keempat masjid. Kenapa duduk masjid? Duduk akhir sekali. Satu pandangan, dia kata kenapa Allah Ta'ala susun macam ni, dia merujuk kepada benda yang lebih awal wujud. Dan masjid ni sebab Islam agama yang terakhir, dia kata masjid duduk belakang sekali. Ada pandangan kedua pula kata Allah Ta'ala susun ni berdasarkan dia kata dia punya skala tu makin menaik. Maksudnya tempat mana paling banyak disebut nama Allah dimula pada kecil. Pertapa Yahudi ataupun si rahib, gereja, rumah pertapa ibadat Yahudi, kemudian masjid. Ini satu penghormatan. Dia kata masjid ni. Jadi kita patutnya mengisi masjid-masjid surau sebagai tempat ibadat.
Okey, ayat 41 ni Allah Taala kata siapa-siapa muhajirin ni ciri-ciri kehebatan mereka, mereka diberi kuasa di muka bumi, which is di Madinah lah. Dapat kuasa politik, berkuasa di Madinah, mereka menegakkan 4 perkara: solat, zakat, suruh buat benda baik, cegah benda mungkar. Jadi sesiapa sahaja yang memegang kuasa politik ataupun siapa sahaja nak masuk politik, ikhlaskan niat dia bukan kerana nak bagi kocek tu kembung ataupun nak dapat projek banyak dah. Siapa-siapa hak jadi ahli politik ataupun masuk politik, niatnya mesti seperti apa yang disebut oleh ayat ni, 4 perkara. Kena buat kempen suruh orang semayang. Sebab tu pemimpin ni kena jadi imam semayang, kena tunjuk contoh dia pergi semayang berjemaah, bukan time-time tertentu saja bila bawa kamera baru nak tunjuk semayang. Atau zakat, kemudian suruh buat benda baik, cegah benda mungkar. Ini matlamat dalam politik, antara apa yang disebut oleh ayat ni lah. Dan seterusnya ayat yang ke-42 sampai 46 ni Allah Ta'ala cerita mengenai sejarah umat lampau, bagaimana mereka ni dimusnahkan Allah kerana kedegilan mereka. Disebutlah contoh macam Nabi Nuh, kaum Ad, Nabi Hud alaihi salam, Ibrahim, Nabi Lut dan juga Nabi Shu'aib. Kemudian ayat yang ke-46 ini antara yang penting untuk kita faham. Allah kata afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Bila berjalan di muka bumi, tengok peninggalan ataupun kesan sejarah kemusnahan umat lampau, sepatutnya mereka belajar something lah. Kemudian Allah kata bila berjalan tu jangan berjalan saja, fatakuna lahum, maka sepatutnya ada bagi mereka qulubun, dia kata jantung hati, yaqiluna biha, yang boleh digunakan untuk berfikir, ataupun ada adhanun, telinga yasma'una biha, yang boleh mendengar kebenaran dengan tu. Sebab Allah kata fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya tidak buta pandangan mata, walakin akan tetapi ta'mal qulub, yang buta itu adalah al-qulub. Kita terjemah hati, sebenarnya tak betul tuan-tuan. Qulub ni kalau ikut bahasa Arab, qalbun, jantung, hati itu kibdun. Jadi terjemahan ni nak kena tukar balik lah. Terjemahan Melayu macam kurang tepat. Waktu hak terkini ada yang kata hati jantung ataupun hati nurani, ataupun dalam bahasa Inggeris dia kata physical heart ni, ataupun spiritual heart. Dia kata hak buta tu bukan pandangan mata ni, tetapi dia kata hati-hati ataupun jantung yang berada di dalam dada. Okey, perkataan qalbun ni ulama bincang. Ringkasnya ada 2 pandangan. Satu dia kata intelek kita ni, jantung atau dia kata intelek kita, kebijaksanaan kita, akal kita ni adakah berada di dalam otak ataupun berada dalam jantung. Kalau sebahagian ulama moden dia kata intelek kita duduk dalam otak. Sebab apa? Bila berlaku defek, kecacatan pada otak, menyebabkan orang tu tak boleh berfikir. Lepas tu dalam istilah perubatan moden pun dia kata mati otak, bukan mati jantung. Kalau mati jantung sekalipun dengan menggunakan bantuan mekanisme mesin, orang tu boleh bertahan macam hidup. Tetapi bila mati otak, kita kata jantung gerak sekalipun tak berguna. Tetapi para ulama silam mengatakan akal kita tu duduk di jantung. Sebab apa? Contoh dia kata kalau kita menghadapi masalah, kita rasa macam Allah, sesak nafas, sesak dada. Lepas tu sama juga kalau orang dah sakit jantung, dia fikir dengan banyak masalah yang dia hadapi. Lepas tu jantung dia pun jadi kita kata tak sekata dari segi kata degupnya. Ini antara perbincangan yang dibawa oleh para ulama. Tapi ulama yang pegang kata intelek kita, akal kita berada pada jantung, ini antara ayatnya. Lepas tu sehak terkini pernah kami bincanglah dengan anak-anak murid saya. Lepas tu dia jumpa sebuah artikel, dia kata ada orang buat kajian di barat, Allahu'alam, dia kata di jantung kita ni ada satu bahagian yang menyimpan memori lebih lama daripada apa yang berada di dalam otak. Allahu'alam. Itu antara benda-benda yang mungkin kita kena serah kepada ahli dia lah untuk bincang secara mendalam. Cuma saya cerita prinsip secara umum. Ulama berselisih pandangan jantung ataupun jantung hati nurani itu duduk di jantung ataupun duduk dalam otak kita. Tapi yang pentingnya biarlah kita ni jadi manusia yang berfikir dan melihat kebenaran dengan mata hati, dan jangan kita biarkan segala deria yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita ni dihabiskan begitu saja tanpa berfikir untuk meningkatkan iman kita hari demi hari kepada Allah.
Itu saja pagi ni tuan-tuan. InsyaAllah besok kita akan sambung. Antara benda yang menarik juga untuk kita bincang besok ni, ada sebuah kisah dalam riwayat tafsir dipanggil hadis peristiwa Al-Gharaniq. Al-Gharaniq ni 3 berhala besar Quraisy. Dan kalau ikut cerita-cerita hak tak betulnya, disebut Nabi pernah baca Quran, itu surah An-Najmu, kemudian telah disasulkan oleh syaitan yang selit masuk ayat lain, Nabi terbaca, yang menyebabkan musyrikin Quraisy dengar seolah Nabi mengiktiraf berhala mereka. Jadi musyrikin Quraisy pakak-pakak sujud bersama dengan Nabi. Dan cerita itu adalah cerita karu, dan insya-Allah kita akan bincang besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi pagi ini oleh Allah. Dan kita sambung lagi surah Al-Hajj yang kita baca. Dan pagi ini kita baca daripada ayat 47 sampai 55. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 dalam juzuk 17. Ayat 47 sampai 55. Ada beberapa isu lah boleh disentuh. Yang pertama sekali ayat 47 ni, Allah Ta'ala tunjuk ataupun cerita sikap manusia yang biadab. Allah kata wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka penduduk Mekah ataupun secara lebih spesifik seorang lelaki yang nama dia An-Nadhr bin Al-Harith. Mereka meminta supaya kamu mendatangkan azab kepada mereka secara segera. Wala yukhlifallahu wa'dah, sedangkan Allah tidak akan sama sekali memungkiri janjinya. Maksudnya bila hak jahat ni, hak melawan dia akan diazab. Cerita dia banyaklah. Contohnya An-Nadhr bin Al-Harith ni kalau kita baca dalam 2 surah lain, contohnya surah Al-Anfal. An-Nadhr bin Al-Harith ni dicabar Nabi dengan berbagai cabaran. Antaranya dia pernah sekali pergi depan Kaabah, dia pun berdoa. Dia kata, Allahumma, ya Allah, in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi'adabin alim. Surah Al-Anfal ayat 33 rasanya. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya apa Muhammad ni bawa benar dan kami ni pula menentang Muhammad, jadi kami ni berhak untuk dapat azab lah. Jadi turunkan kepada kami batu-batu daripada langit, ataupun azab kami dengan azab yang pedih. Dan pernah juga dalam surah lain, surah Sad, disebut wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumin hisab. Kata popok ni, dia kata apa? Segerakanlah kepada kami azab kami itu, kalau boleh kami nak azab ni sebelum kiamat lagi. Dan perangai meminta supaya disegerakan azab ni rupanya perangai lama dah. Kalau kita tengok Nabi Saleh pernah berhadapan dengan cabaran yang sama. Kaum Thamud yang terkenal dengan jahatnya, bila Nabi Saleh duk ajak supaya menyembah Allah, jangan duk buat jahat ke orang, dia pun cabar. Dan perangai mencabar Tuhan ni perangai yang tak elok. Kita jangan sekali-kali cabar Tuhan. Sebab apa janji Tuhan ni kalau kena memang teruk. Kemudian Allah Ta'ala sebut bagi gambaran, wa inna yawman 'inda rabbik. Dia kata sebenarnya sehari pada sisi Tuhanmu dalam neraka, azab neraka tu sehari dalam neraka ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun dunia yang kamu kira. Maksudnya jangan duk minta azab ni, sekali bila Allah Ta'ala turunkan azab, kamu tidak akan mampu nak tanggung azab dunia dan juga azab akhirat. Azab akhirat tu pula kalau kena seksa dalam neraka Allah tu rasa lama sungguh. Kita rasa dah macam beribu tahun, tapi kalau ikut kiraan Allah baru sehari. Cuma ayat ni bukan nak cerita sehari neraka 1000 tahun dunia. Sebab apa dalam ayat lain pula sebut 50,000 tahun, tapi nak cerita tempoh yang sangat lama. Macam kita lah, kita kata tunggu kawan kita. Kawan kita kata lama dah kau tunggu, kita kata biangguk dah aku tunggu. Berjanggut tu bukan maksud kita keluar pagi tunggu kawan kita, janggut tak ada. Tunggu sampai tunggu janggut. Bukan begitu nak cerita lama. Macam orang Melayu kata kucing bertanduk. Tunggulah sehingga kucing bertanduk. Bukan nak cerita kucing tu naik tanduk, tetapi nak cerita benda tu mustahil untuk berlaku. Kemudian seterusnya saya ringkaskan ayat 52, 53, 54 ni semalam saya janji akan kisah Gharaniq. Gharaniq ni gelaran kepada 3 berhala besar Quraisy.
Lata, Uzza dengan Manat. Dan cerita berkaitan dengan Gharaniq ni yang meresap masuk ke dalam tafsir adalah cerita palsu. Lepas ni kalau kita baca buku, dengar ceramah ke, orang cerita kata Rasulullah pernah sekali ditipu oleh setan. Nabi tambah ayat Quran yang memuja berhala Quraisy yang bertiga yang bernama Gharaniq. Itu cerita palsu yang ditambah masuk ke dalam tafsir oleh pok-pok zindiq ataupun pok-pok kafir yang nak merosakkan tafsir. Jadi cerita dia begini. Kita cerita tak betul lah, lepas tu kita akan betulkan balik. Ceritanya Rasulullah teruk ditindas oleh oleh orang Mekah. Jadi umat Islam di Mekah ni pun terpaksa hijrah ke Habasyah. Bila mereka hijrah ke Habasyah, lepas tu dapat berita khabar angin orang Mekah telah memeluk Islam sebab mereka sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam yang berhijrah ke Habasyah pun seronoklah dia dapat berita ni. Tambah pula zaman tu kita kena ingat berita zaman Nabi ni nak sampai jalan bukan macam kita. Zaman kita ni berlaku di Selayang, orang Selayang tak tahu lagi. Orang di Pahang tahu dulu. Jadi mereka pun balik ke Mekah, rupanya tak betul cerita tu. Lepas tu kenapa pok-pok Quraisy sujud? Cerita dia ini tak betul ni. Cerita dia Rasulullah bila diturunkan kepada baginda surah An-Najm. Bila turun surah An-Najm, Nabi pun bacakan surah An-Najm, surah yang ke-53. Surah yang ke-53 dalam juzuk yang ke-27. Bila turun surah tu Nabi pun baca. Nabi baca ayat ni sampai kepada satu ayat. Itu ayat yang ke-19 sampai 20. Ayat ni Allah Ta'ala kata afara'aitumul Lata wal Uzza. Tidakkah kamu perhatikan berhala Lata dan Uzza, wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan berhala Manat yang ketiga. Alakumudz dzakar wa lahul untha. Patut ke tidak kamu wahai orang Quraisy suka sangat kalau kamu boleh anak lelaki, tetapi kalau kamu dapat anak perempuan kamu marah. Kamu sandarkan berhala yang bertiga itu kepada Allah. Dia gini orang Quraisy ni ataupun orang Arab ni, dia marah kalau dapat anak perempuan. Dia kata itu satu penghinaan, sanggup bunuh anak tu tanam. Tetapi kalau dapat anak lelaki seronok. Tapi berhala yang bertiga Lata, Uzza, Manat ni, dia kata ini nama-nama malaikat ataupun nama anak Allah. Jadi pelik sungguh lah. Ceritanya ayat ni turun untuk kata-kata menegur mereka. Tak patut sungguh pokok mung ni. Mung tak suka anak lelaki. Mu suka anak lelaki, mu tak suka sungguh anak perempuan. Tiba-tiba berhala hak mu sembah ni, mu kata ini adalah anak perempuan Allah. Malaikat yang menjadi anak perempuan Allah. Akidah kamu ni sungguh bercelaru. Jadi Nabi baca ayat ni, bila Nabi sebut berhala ni, sepatutnya wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan berhala Manas yang ketiga. Sepatutnya lepas tu alakumudz dzakar wa lahul untha. Tiba-tiba Nabi tak sedar, iblis bisikkan ke telinga Nabi dua ayat. Iblis kata apa? Tilkal gharaniqul ula. Tiga berhala itulah berhala yang sangat tinggi kedudukan dia. Wa inna syafa'atahunna laturtaja, dan syafaat bantuan tiga berhala itu sangat-sangat diharapkan. Nabi dengar iblis bisik ke telinga dia, Nabi pun tersilap ingat itu sebahagian daripada ayat surah An-Najm. Nabi pun baca. Bila Nabi baca, orang Quraisy dengar, tiba-tiba sepanjang Muhammad duduk dengan kami ni tak pernah dia puji berhala kami. Sekali bila dia baca surah An-Najm ni, lepas dia sebut tiga berhala tu, dia puji berhala kami berdasarkan apa setan bisik ke Nabi. Lepas tu habis cerita tu, bila surah An-Najm ni akhir sekali, ayat terakhir dia Allah Ta'ala arahkan sujud, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan sembah Allah. Nabi pun turun sujud. Orang Quraisy pun dah seronok ni sebab Nabi tak pernah puji berhala mereka. Hari ni puji berhala mereka. Orang Quraisy pun pakak-pakak sujud bersama dengan Nabi. Jadi berita ni tersebar merata tempat. Orang Quraisy sujud dengan Muhammad dan dia dah memeluk Islam. Lepas tu petangnya bila Nabi duduk, Jibril datang. Jibril suruh Nabi ulang baca surah An-Najm. Nabi pun baca sampai ayat yang ke-21 tadi. Tiba-tiba ada dua ayat tambahan. Jibril pun kata, Muhammad, dua ayat ni aku tak bagi pada kamu. Barulah Nabi perasan, oh rupanya itu bukan Al-Quran tetapi
telah dibisikkan kepada Nabi oleh setan. Cerita ni palsu. Cerita ni cerita palsu yang karut. Sebab apa, kalau kita pegang pada cerita ini, walaupun kitab mana sebut sekalipun, bermakna Al-Quran ini tidak lagi wahyu dan boleh dicerobohi oleh setan. Sedangkan dalam ayat Quran ni banyak ayat-ayat Allah Ta'ala sebut jin setan ni memang tak boleh nak kacau penurunan wahyu, sebab wahyu ni eksklusif dijaga oleh Allah sendiri. Jadi cerita tu cerita Gharaniq, hadis Al-Gharaniq, kisah Al-Gharaniq. Jadi cerita tu memang tak betul, palsu. Lepas ni kalau ada siapa-siapa lah bercerita pasal cerita tu, tuan-tuan pergi depan orang tu, tegur dia. Kalau dia pertahankan juga cerita ni, Nabi pernah diperdaya oleh setan, tuan-tuan tumbuk hidung dia. Kenapa? Ini satu kebiadaban kepada Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita baca Quran, kita belajar hadis, penting kita kena cek riwayat-riwayat tu, kenapa dia akan mencemar Al-Quran. Jadi ayat 52 ni Allah Ta'ala turunkan kemudian mengikut setengah riwayat nak bersihkan. Kata apa? Cerita ni tak betul. Allah kata apa? Tengok ayat 52. Allah kata, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi. Tidak ada seorang pun nabi-nabi atau rasul ataupun nabi yang kami utuskan sebelum kamu Muhammad, illa melainkan idza tamanna, bila dia berkeinginan sesuatu ataupun nak menyampaikan dakwah kepada umat dia. Ataupun ada yang kata idza tamanna, tu bila dia nak baca wahyu, alqa syaitanu fi umniyati, maka syaitan pun campakkan ke dalam keinginan dia tu untuk berdakwah. Campakkan apa? Campak gini dah, contoh Rasulullah fikir, aku nak kena cerita agama kepada umat aku ni, kepada orang Quraisy. Lepas tu syaitan pun bisikkan dalam hati Nabi, sebab syaitan ni dia akan menyerang semua orang termasuk Nabi. Dia pun campak dalam hati Nabi, tak payahlah, nanti kamu akan dibenci. Jadi Allah berkata, fayansakhullahu ma yulqis syaitan. Kemudian Allah Ta'ala pun segera padamkan apa yang disampaikan oleh syaitan. Maksud Allah Ta'ala teguhkan hati Nabi. Itu bisikan syaitan, jangan duk layan. Thumma yuhkimullahu ayatih. Kemudian Allah Ta'ala pun meneguhkan ayat-ayatnya. Itu satu pandangan. Maksudnya bila Nabi-Nabi ni terintah nak buat sesuatu, nak menyampaikan dakwah, syaitan pun akan bisikkan, tak payah. Jadi Allah Ta'ala pun bantu para Nabi terus buang benda tu. Itu satu pandangan. Kalau yang dikaitkan dengan ayat tadi tu, ada juga pihak yang cuba nak sahkan cerita bisikan syaitan. Dia kata gini, Nabi baca surah An-Najmu sampai ayat tadi tu, Nabi pun wakaf. Masa Nabi wakaf tu, syaitan pun pergi bisik ke telinga musyrikin Quraisy ni dua patah ayat tu. Jadi Nabi tak baca pun ayat tu, tak baca pun ayat yang cerita mengenai syafaat berhala tu diperlukan, tapi syaitan pergi bisik kepada puak-puak musyrikin Quraisy lain. Itu satu riwayat lain lah. Tapi lebih selamat kalau kita tolak sama sekali, dan kita pegang ayat yang ke-52 ini mengatakan Nabi-Nabi pun ada gangguan daripada jin ataupun syaitan yang bisik ke telinga mereka untuk menghalang daripada menyampaikan agama Allah. Tapi Allah tetap menegaskan agama itu perlu disampaikan dan bersih. Dan kadang-kadang tuan-tuan dalam riwayat tafsir ataupun setengah riwayat yang didakwa sebagai hadis, banyak sungguh cerita-cerita macam ni yang boleh merosakkan Islam. Jadi sebab tu hadis palsu ni mesti ditentang habis-habisan. Sebab apa? Dia boleh mencemar agama. Antara contoh hadis palsu yang disandarkan pada seorang sahabat lah, pun ada dalam kitab tafsir, kisah sahabat Nabi hak mati dalam keadaan terhina. Sebab apa? Sebab tak bayar zakat. Itu pun dikaitkan dengan ayat dan surah At-Taubah. Dan ulama hadis pun tolak juga benda tu. Kononnya sahabat nama Sa'labah ni, dia dia miskin. Lepas tu dia minta Nabi doakan dia. Lepas tu bila Nabi doakan dia, dia pun jadi kaya. Dia lupa daratan. Dia menjauhkan diri daripada Madinah, duk sibuk jaga kambing. Bila turun ayat berkaitan dengan zakat, Nabi hantar dia. Nabi hantar sahabat Amir minta zakat dengan dia. Lepas tu dia pun kata cari zakat dengan orang lain tu. Lepas tu bila datang balik jumpa dia, Sa'labah ni kata, aku tak nak bayar, ini jizyah. Dia kata jizyah ni untuk bukan Islam, aku ni Muslim. Lepas tu bila dia balik, ambil Nabi balik jumpa dengan Rasulullah, cerita dengan Rasulullah. Tak lama lepas tu Sa'labah pun sedar kesilapan dia. Dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah nak bayar zakat. Nabi tak nak terima. Lepas tu bila Rasulullah wafat, dia jumpa pula Abu Bakar nak bayar zakat. Abu Bakar tak nak terima. Kemudian bila Abu Bakar wafat, jumpa pula Umar pun tak nak terima. Akhirnya Sa'labah ni yang kononnya tak nak bayar zakat ni, dia meninggal dunia dalam keadaan terhina pada zaman Uthman. Cerita ni pun karut.
Karut sebab apa? Satunya, tuan-tuan tahu tak, orang Syiah gunakan riwayat ini untuk mencela Abu Bakar. Tengok dia kata Nabi pun tidak memerangi Sa'labah tak bayar zakat tu. Abu Bakar ni lepas Nabi wafat pandai-pandai pergi memerangi orang tak bayar zakat. Itu satu. Kemudian Sa'labah yang didakwa tak bayar zakat ni, kalau ikut kajian ulama hadis, dia syahid dalam perang Uhud. Kenapa terlajak sampai ke zaman Uthman? Kemudian yang ketiga, Sa'labah yang didakwa tak nak bayar zakat ni, bila perincikan nama dia, dia antara sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Badar. Dan ada hadis khusus cerita kelebihan orang yang terlibat dengan perang Badar. Jadi orang yang terlibat dalam perang Badar ni, Allah Ta'ala beri jaminan mereka ni beriman dengan iman yang sebenar. Takkanlah mereka sanggup bergadai nyawa dalam perang Badar tapi kemudiannya tak nak bayar zakat. Hak tu sekadar duit dan sebagainya. Tapi ada juga yang nak mempertahankan. Dia kata, dak, ni Sa'labah hak lain. Kita kata apa? Mu nak kata ke sahabat Nabi, mu katalah. Sila. Kalau nak pertahankan cerita ni. Nanti di akhirat besok, di padang mahsyar, mu jumpa dengan Sa'labah, mu jawablah sendiri. Itu cara hak terbaik. Jadi kita nak kata. Jadi kesimpulan dia, cerita mengenai Gharaniq ataupun cerita mengenai Sa'labah semua ni antara riwayat-riwayat palsu yang meresap masuk ke dalam tafsir. Kita kena beringat juga. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang ada benda kita boleh baca sendiri, ada benda kita mesti meminta kepastian ataupun berguru supaya kita tidak dipesongkan oleh riwayat-riwayat macam ni. Dan kalau boleh jangan duk pertahankan kitab sebut syekh. Dalam kitab ada, walaupun dalam kitab ada sekalipun, selagi dia bukan Quran dan juga hadis yang sahih, kita masih boleh bincang ataupun pertikaikan benda tu. Allahu a'lam, insya-Allah kita sambung minggu depan pula. Assalamualaikum warahmatullahi